Perkembangan banjir. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS bertambah kepada 4,555 orang berbanding 4,159 orang 4 petang semalam. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 26 PPS dibuka di 4 daerah menempatkan 1,493 keluarga. Beaufort mencatatkan jumlah penduduk terjejas banjir tertinggi dengan 1,719 orang di 7 PPS. Diikuti Tenem 1,162 orang di 14 PPS, 2 PPS di Membakut menempatkan 896 orang dan 778 orang berteduh di 3 PPS di Suk. Banjir di 4 daerah menjejaskan 43 kampung. Musibah banjir yang melanda 5 daerah di negeri ini tidak menghalang penduduk terjejas menunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Tinjauan RTM di daerah Tenem mendapati ribuan rumah ditenggelami air memaksa lebih 1,000 penduduk dipindahkan ke 14 buah pusat pemindahan sementara PPS. Banjir pada tahun kali ini saya rasa cukup mencabar juga kerana pertamanya bertemu dengan puasa. Jadi macam mana pun puasa kena teruskan. Musibah yang melanda pun kita tetap terima dengan ujian yang ada. Kemudian masalah yang kedua berkenaan dengan air lah. Air yang kita ada masalah. Jadi untuk membersihkan diri dan juga untuk membersihkan kelengkapan pun agak sukar. Puasa memang kami teruskan pasal walaupun kami dilanda banjir, tapi puasa kami tidak terhalang untuk mengerjakan ibadat puasa. Alhamdulillah diteruskan walau dalam keadaan musibah banjir. Harapan semoga air cepat surut dan kami boleh kembali ke rumah masing-masing. Banjir ni puasa tetap kita teruskan juga. Walaupun dalam rumah habis tenggelam, tetap kita teruskan ibadat puasa. Ini cubaan daripada Allah semasa kita berpuasa. 16 buah kampung di daerah Tenem terjejas banjir sejak Ahad lalu menyebabkan 435 keluarga berlindung di 14 buah PPS. Laluan Kimanis Keningau yang kini ditutup akibat tanah runtuh dijangka dibuka semula dalam tempoh 2 minggu. Pada masa ini, kerja-kerja pembersihan 2 kawasan yang terjejas masih giat dijalankan. Pihak JKR bersama konsesi yang menyelenggara laluan tersebut sedang melaksanakan kerja-kerja pembersihan, namun disebabkan oleh keadaan cuaca yang masih lagi tidak menentu, masih hujan turun dan keadaan tanah juga masih basah, jadi ianya akan mengambil sedikit masa lagi untuk kerja-kerja pembersihan dan pastikan laluan tersebut selamat digunakan. Datuk Syailmi ditemui media dalam Majlis Iftar UPPM Negeri Sabah peringkat Parlimen Putatan. Putatan merupakan daerah ke-6 jelajah Iftar UPPM Negeri Sabah yang dilaksana dengan kerjasama sebuah syarikat swasta. Seramai 40 orang golongan kurang berkemampuan di Parlimen Putatan menerima bantuan dalam majlis ini. Penangguhan pembinaan projek empangan air papar seperti diumum Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Insinyur Syahilmi Yahya, wajar diterima dengan hati terbuka. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali yakin keputusan kerajaan negeri itu selepas mengambil kira pelbagai aspek berkaitan. Alhamdulillah, kerana kita tidak perlu berhadapan dengan isu contohnya pemilikan tanah, tuntutan masyarakat di kaiduan itulah. Jadi cuma kalau disebut KIV itu pun okeylah daripada terus batal. Datuk Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ditemui pemberita di Papar. Projek empangan air Papar asalnya dikenali sebagai projek empangan kaiduan. Menurut Datuk Armizan, loji rawatan air LRA Kogopon dapat menyelesaikan isu air di daerah Papar bagi tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang. Manakala cadangan pembinaan empangan air Papar demi kelestarian bekalan air jangka panjang sehingga 100 tahun. Kerajaan negeri berada pada landasan tepat dalam usaha menyelesaikan permasalahan rakyat, terutama berkaitan kemudahan asas. Menteri Kewangan Datuk Masidi Manjun berkata, masalah bekalan air, elektrik dan jalan raya diberi perhatian utama menerusi pelbagai inisiatif yang sedang dan akan dilaksana.
Saya berani mengatakan kita berada di landasan yang betul untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Masalah-masalah pokok seperti air, bakalan elektrik dan jalan raya itu sedang kita usahakan. Bercakap kepada RTM di Ranau, Datuk Masidi berkata, walaupun kebanyakan masalah rakyat diwarisi sejak sekian lama, namun kerajaan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jino berusaha mencari jalan penyelesaian secara berperingkat-peringkat. Sementara itu, Datuk Masidi yang juga Wakil Rakyat Karanaan berkata, masalah bekalan air di sekitar Pekan Ranau dan Kampung Lohan setiap kali hujan lebat dan banjir akan diatasi menjelang Ogos ini. Ia susulan pembinaan loji rawatan air baru di Kampung Lohan, Ulu. Sebuah masjid baru akan dibina di Pekan Bongawan berhampiran Kampung Malawaring. Masjid bernilai RM4 juta itu merupakan masjid kedua selepas Masjid Nurul Hidayah. Ahli Parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Alamin berkata, pembinaan masjid baru itu bagi menampung pertambahan jemaah di Masjid Nurul Hidayah. Saya berharap dengan adanya masjid kedua di Pekan Bengawan akan dapat mengurangkan kesesakan para jemaah yang hari ini hanya bertumpu di satu masjid yang besar di Pekan Bengawan. Datuk Muhammad ditemui RTM selepas majlis penyampaian sumbangan kepada masjid dan surau di Kimanis. Sempena majlis ini, 14 buah masjid masing-masing menerima RM5,000, manakala 60 buah surau pula menerima antara RM500 hingga RM1,000 bagi melaksana aktiviti keagamaan sepanjang Ramadan ini. Ibu bapa digalakkan menghantar anak-anak ke Mahat Tahfiz untuk mendalami ilmu agama serta melahirkan modal insan berkepribadian mulia. Jangan takut untuk menghantar anak-anak dorang untuk ke mana-mana sekolah agama, sekolah terutamanya sekolah tahfiz. InsyaAllah kita berdoa mudah-mudahan di Hub Pendidikan Batu 10 dibukakan satu sekolah keagamaan supaya anak mereka selepas tahfiz, anak-anak tahfiz ini boleh melanjutkan pelajaran mereka, beli tempat ke kita sendiri. Datuk Jafari ditemui RTM selepas majlis berbuka puasa Masjid Al-Aqsa Taman Sri Labuk Sandakan. Inilah manifestasi kebersamaan kita dengan kepimpinan negeri dan jawatan kuasa masjid juga masyarakat. Mudah-mudahan asbab kerjasama yang erat ini menjadikan institusi tahfiz terus maju dan jaya. Seramai 112 anak-anak Mahat Tahfiz Darul Hasanah Batu 12 dan pelajar sekolah menengah integrasi diraikan dalam majlis ini yang turut diimarahkan dengan majlis khatam Al-Quran dan bacaan tahlil. Sementara itu, di Tawau, 60 golongan asnaf di Pulau Sebatik menerima bantuan bakul makanan dan wang tunai sumbangan pejabat Parlimen Kalabakan dan pejabat penerangan Tawau. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi sempena program Semarak Kasih Ramadan. Kita telah bertemu semuka, telah melawat beberapa rumah dan juga menyampaikan beberapa sumbangan kepada beberapa kampung yang terpilih di sekitar Pulau Semangan ini. Dan alhamdulillah program kali ini akan diteruskan juga pada tempat-tempat yang lain di sepanjang bulan Ramadan ini. Terdahulu, Datuk Muhammad Suryadi menyampaikan bantuan lampu solar dan mesin rumput kepada penduduk kampung dan jawatan kuasa masjid di Masjid Al-Mutahara Kampung Sungai Tongkang Sebatik. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Suryadi yang juga Wakil Rakyat Tanjung Batu memohon agar Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mempertimbangkan permohonan penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan Kalabakan yang dikemukakan sejak 8 bulan lalu. Ia penting bagi memastikan komuniti nelayan di kawasan berkenaan tidak tercicir daripada bantuan yang disalur kerajaan. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.